InsyaAllah malam ni kita sambung sikit lagi hak baru ni, sebab hadis hak selepas ni pada kaitan dengan hak tu juga. Jadi baru ni kita sudah terangkan bahawa kedua-dua aliran yang mengatakan amin ini dipederah sebutannya, dan satu lagi aliran yang mengatakan qaha, sebut qaha amin itu. Kedua-duanya adalah berpunca daripada hadis yang sama. Asasnya ialah hadis yang sama, cuma berbeza dari segi dua orang perawi dalam meriwayatkannya. Yang satunya dengan menyebutkan rafa'a biha sautahu, Nabi SAW mengangkat suaranya, yakni untuk menyebut amin itu. Dan riwayat satu lagi iaitu riwayat Syu'bah. Yang pertama riwayat Sufyan Ats-Tsauri, berderah. Satu lagi riwayat Syu'bah, dia kata dalam riwayat ni juga daripada Wa'il bin Hujr juga, iaitu wa khafadha biha sautahu, yakni Nabi SAW merendahkan suaranya, yakni tidak seperti bacaannya, bacaan surah Fatihah tu, tidak seperti itu. Derahnya sapas itu dia qaha, amin itu dia sebut qaha. Riwayat tu riwayat sama. Baru ni sebahagiannya kita sudah bincang dah. Malam ni sikit lagi, oleh kerana hak selepas ni pada kaitan juga dengan ni. Kalau ada kitab ni, sama-sama ada kitab ni, Badlul Majhud Maulid Ibn lah, pada muka surat 226, dia sebut tengah tu. Jadi hak ni kata gini, hak ni kata gini. Baru ni kita sudah sebut dah bahawa syarih kita ni, iaitu Syekh Khalil Ahmad, dia kata kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Cuma masalah tarjih lah, hak ni tarjihkan hak ni tarjihkan riwayat orang ni. Tetapi dia kemukakan juga pendapat Syekh Nimwi. Syekh Nimwi ni tu tengah tu, dia pilih satu jalan yang lain dalam menyelesaikan hadis ini. Kerana dia kata dalam kitabnya Atharus Sunan, Syekh Nimwi ni pun orang India juga. Atharus Sunan, Nimwi itu gelaran dia lah. Nama dianya Zahir Ahsan. Zahir Ahsan. Dalam kitab dia Atharus Sunan, dia kata hadis Wa'il bin Hujr ini muttarib. Muttarib. Walaupun dari segi sanadnya adalah sanad yang sahih, tapi dari segi matan dia tu tak kemah. Tak kemah. Muttarib maknanya tak tetap. Ittirab ataupun muttarib ini adalah satu sifat hadis dhaif. Kalau berdasarkan huraian ini, kita nak kata hadis ini contoh kepada hadis yang sanadnya sahih tapi matannya dhaif, maka boleh kita kata gitu. Ini contohnya, salah satu. Sanad sahih, matan tidak sahih. Kalau kita tengok dari sudut dia nak ayat, iaitu sebab hadis ini muttarib, kata dia. Sebab itulah Imam Malik tak pakai. Tak pakai hak ni, dia pakai hak lain. Idza ammana al-imam fa aminu. Hak kemudian kita akan jumpa dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada hak tu. Hak ni tak ada. Bukhari Muslim pun tak ambil hak ni. Sebab apa Bukhari Muslim tak ambil? Sebab ada unsur sana lah. Ada benda sana ni. Benda ni lah yang mana orang biasa tidak nampak, tapi ulama hadis dia nampak. Dia ayat sini wajah ittirabnya. Sebab apa kita kata hadis ini muttarib, tidak tetap kedudukan matannya itu? Sebabnya kalau kita lihat kepada riwayat Sufyan Ats-Tsauri, maka hadis ini dengan lafaz wa rafa'a biha sautahu di akhirnya. Dan kalau kita tengok pula kepada tariq Syu'bah,
Dia kata wa khafadha biha ataupun akhfa biha sautahu. Dia kata gitu. Kedua-duanya sama ni, sama sedap orang ni. Di setiap lapisan tu sama sedap. Dan lapisan Syu'bah dengan Thawri ni pun sama sedap. Di sinilah berlaku ittirab. Ittirab ni mana dua riwayat tu sama-sama sedap. Walaupun sama sedap tapi berbeza. Jadi ittirab lah. Jadi ittirab lah. Dan hadis yang seperti itu dipanggil hadis muttarib. Sebab Sufyan pun meriwayatkan daripada Salamah dan Syu'bah pun meriwayatkan daripada Salamah. Hak lain-lain lebih kurang ya, sama-sama kuat. Oleh kerana dia sama kuat itulah, tapi berbeza isi dia, jadi muttarib lah. Kalau salah satunya lebih kuat, hak salah lagi tu kurang kuat, dia tidak jadi muttarib. Kalau ada muttarib pun tidak menjejaskan, tak apa. Itu mengikut kaedah hadis ni, tak apa. Kalau bercanggah, kita boleh pakai hak kuat tu lah. Hak ni nak pakai hak mana ni, bukan sama kuat. Inilah yang jadi serba salah tu. Jadi hak tu ittarabal hadis fi raf'i wal khafdi. Jadi hadis ini tidak tetap dalam lafaz. Hak satu tu kata pederah, hak satu tu kata qah. Riwayat hak satu tu qah. Dan tidak mungkin ditaufikkan, dikompromikan. Tidak mungkin. Kita nak kata lagu mana? Kecuali kalau kita kata gini, sejalannya. Kalau kita nak pakai kedua-duanya, sejalan, nak melepaskan daripada ittirab ni, daripada masalah ittirab ni, nak melepaskan tu, dia ada secara je, iaitu kita pakai hak kata angkat suara tu angkat sikit, bukan derah benar. Dan hak kata qah tu qah sikit daripada hak Fatihah. Gitu. Perendah tu nisbah kepada Fatihah. Pederah tu derah sikit, bukan maknanya qah benar tak. Sebab itulah dalam riwayat kemudian ini disebutkan sehingga orang dalam saf yang pertama tu dengar. Saf pertama dengar. Riwayat akan datang kita akan jumpa orang yang dalam saf pertama dengar. Mana kalau derah benar, supaya baca Fatihah tu dengar apa kali belakang. Ini menunjukkan akad tu akad sikit, tidak akad derah benar, supaya baca Fatihah tu. Dan hak kata perendah suara tu, perendah nak banding dengan Fatihah tu. Ini cara. Kalau nak menyelesaikan, nak pakai kedua, gitulah. Kalau tidak, tak ada jalan. Kalau tidak, tak ada jalan. Itu yang dia kata. Illa an yuqal innahu arada birraf'i raf'an yasiran bihaythu sami'ahu man kana yalihi min as-saff al-awwal wa bil khafdi annahu lam yajhar kat takbir wat tasmi'. Sebab takbir, sami Allahu liman hamidah, derah lagi. Tidak lagu tu. Hak kata qah tu tidaklah sederah Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah atau baca Fatihah, tidak sederah. Wa kaifa ma kana yadullu bi zahirihi ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yadhumma ma'aha kalimatan ukhra wa lam yaqulha illa marratan wahidah. Kok mana-mana pun kita nak ambil hak riwayat hak Syu'bah ke, kita nak ambil riwayat Sufyan ke, kok mana-mana pun ya jelasnya zahir dia ni menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sini tak tambah gapo-gapo hak lain selain daripada amin tu, tak ada. Dan dia kata amin tu sekali je, kok mana-mana pun dalam riwayat kedua-dua mereka ini tak ada tambah dan tak ada kata ulang, sekali je. Kok mana-mana pun riwayat ni hanya menyebutkan gitu. Tapi itu masalahnya. Kalau kita tengok riwayat yang lain pula, lagu lain ceritanya, juga riwayat daripada Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi yang sama juga. Misalnya dia sebut, Tabarani mengemukakan hadis ini dalam Mu'jam Kabirnya daripada Wa'il bin Hujr juga. Perawi sama. Cuba kita perhati, perawi sama. Dia kata saya melihat Nabi SAW dakhala fi salah, masuk bersembahyang. Bila dia selesai baca Fatihatul Kitab, qala amin thalatha marrat. Dia kata amin 3 kali. Pula intaha, habis kata.
Qala al-Haythami fi Majma' az-Zawaid, rijaluhu thiqat. Haythami kata dalam Majma' az-Zawaid, perawi dia ni orang-orang kemah ni. Jadi maknanya kalau kita perhati hari ni, satu hak tak serupa dia nya, matan dia tu, isi dia tu, hak tu kata derah, hak tu kata kohok. So, hak tak serupa. Jadi ittirab situ. Yang keduanya, hak dua-dua tadi sekali ya aminnya. Cuma beza dengan derah dengan kohok. Tapi sekali. Hak kata tu amin, tak ada gol lain dah. Tetapi dalam riwayat ni dia sebut 3 kali kata amin. Bagaimana? Sedangkan daripada perawi yang sama, Wa'il bin Hujr juga. Ini menunjukkan tidak tetap, tak kemah. Tak kemah ni lah ya jadi tidak sahih tu. Itu dia. Wa akhrajat Tabarani wal Baihaqi. Tabarani juga dan Baihaqi meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr lagi. Dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila habis baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rabbighfirli amin. Gitu pula perawi sama. Inilah orang panggil contoh hadis muttarib. Matan dia tu, isi dia tu tidak tetap, sekali gini, sekali gini, sekali gini. Tetapi riwayat yang kedua ni, Tabarani dan Baihaqi ni, dalam sanad dia ada Ahmad bin Abdul Jabbar. Ni kata Nimwi. Haythami berkata dalam Majma' az-Zawaid, walaupun Daraqutni mengatakan dia ni orang thiqah dan Abu Quraib memuji dia, tetapi sekumpulan ulama-ulama hadis mengatakan dia ni dhaif. Mana ada khilaf lah tentang dia. Ibnu Adi kata saya tidak ada nampak mana-mana hadis dia yang mungkar. Maknanya Ibnu Adi ni dia terima. Maknanya dia kata saya tidak ada nampak mana-mana hadis dia yang mungkar. Apa maksud dia kata gitu? Kalau orang yang mengaji hadis dia faham. Mana orang ni tidak meriwayatkan hadis mungkar, maknanya dia tu tidak dhaif. Kalau dia tu perawi dhaif, dia meriwayatkan hadis bercanggah dengan orang lain, mungkar. Ni dia ni sendiri tidak dhaif, okey. Lepas tu dia riwayat tidak bercanggah dengan orang lain. Ataupun kalau bercanggah pun dia tu kuat, tidaklah jadi mungkar. Gitu. Lepas tu Mulla Aliul Qari dalam Mirqa' dia kata Tabarani meriwayatkan dengan sanad la ba'sa bihi, yang boleh kira lah, tak apalah. Lepas tu dia pun kemukakan hadis tadi lah. Jadi bermakna kalau kita terima ni semua ni tidak tetap tu. Sekali isi dia bunyi gini, amin derah. Hak ni kata amin koha. Hak ni kata amin 3 kali. Hak ni kata rabbighfirli amin. Sedangkan perawi dia hak atas sekali ni, sahabat tu, hak tulah je Wa'il bin Hujr itu juga. Sebab itulah Nimwi kata hadis ini walaupun sanad dia tu sahih, tetapi matan dia tu muttarib, maknanya tidak sahih. Bila tidak sahih, sebab itulah Imam Malik tak sepakar belakang ni. Tak sepakar belakang. Sebab itu dia kata barangkali Imam Bukhari walaupun dia nak sangat membuktikan, menyabitkan bahawa amin ini diucapkan dengan suara yang derah, walaupun Imam Bukhari memang pendapat dia begitu. Imam Bukhari alah kederah lah, makmum tu. Imam Abu Daud pun lagu tu juga, Tirmizi pun lagu tu juga, Muslim pun lagu tu juga. Boleh dikatakan ulama-ulama hadis besar ni amin tu derah, tapi mereka tidak buat mari hadis ni. Itu sebab baru kita nampak Muslim pun tak ada, Bukhari pun tak ada, walaupun dia nak sangat. Tapi dia tahu, muka orang biasa kan, dia tahu. Orang-orang biasa ni tak tahu apa dia tak mari hadis tu. Dan muka orang kemah tu sekala dia ambil riwayat Sufyan, riwayat Syu'bah, lana dalam Bukhari tu. Tapi hak ni tak ambil. Apa? Sebab sani dia tahu. Dia tahu. Habis itu. Lepas tu kita tengok kepada hadis seterusnya. Hadis seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr lagi. Cuma perawi di bawah dia tu berbezalah daripada sebelum ni. Makhlad bin Khalid
Asy-Sya'iri qala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Ali bin Salih an Salamah bin Kuhail. Salamah tu juga. Cuma di sini tepak hak tadi tu, tepak Sufyan dan Syu'bah tu Ali bin Salih. Ni makna orang yang ketiga yang ambil daripada Salamah bin Kuhail. Yang pertama Sufyan Sauri, yang kedua Syu'bah, dan yang ketiga Ali bin Salih ni. Dia ambil daripada Salamah bin Kuhail, daripada Hujr bin Ambas, semua tadi. Semua sebelum ni. Akhirnya Wa'il bin Hujr. Dia kata dia bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bi amin, penderahkan amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaringkan ataupun mengeraskan suaranya dalam menyebut amin. Itu dia. Jadi orang-orang yang mengatakan hak amin derah tu hak molek, kata dia. Sebab apa? Bukan Sufyan seorang yang beriwayatkan lagu tu hak kata derah ni. Ni riwayat yang kedua ni, iaitu Ali bin Salih juga mengambil daripada Salamah bin Kuhail. Artinya dalam istilah hadis, orang panggil Ali bin Salih ni jadi mutabik kepada Sufyan. Di sini Imam Abu Dawud mari ni dia tak ada wak mari mutabik kepada Syu'bah. Yang ni penyokong, yang menyokong hak Syu'bah riwayat tu. Yang ni hak qahar amin tu tak ada. Hak dia wak mari yang sini hak berderah amin tu. Yang ni yang menyokong Sufyan Thauri. Siapa dia yang menyokong tu? Ali bin Salih. Tetapi malangnya pasal sanad ni tidak sahih. Itu dia. Sanad ni tidak sahih. Sebab apa? Ali bin Salih tu sendiri, Ali bin Salih tu sendiri sebenarnya Ala bin Salih, bukan Ali bin Salih. Ni. Ini yang tersilap dalam Abu Daud. Sebenarnya Ala bin Salih. Ala bin Salih itu seorang yang tidak kuat, dhaif. Tapi kalau Ali bin Salih tak apa, boleh kira. Tapi hak sebenarnya sini bukan Ali bin Salih. Itu dia benar. Jadi walaupun kata derah, walaupun ada sokong orang hak tak kuat tak jadi apa. Sokong membawa rebah, orang kata ni. Sokong hak tak kuat. Kalau nak tahan nak sokong, nak buat sangga, nak tahan tak sewi rebah. Apa nama ni, kita kata pokok buah betik ke apa ke, biar kayu hak kerah lah, hak kemah. Kalau hak rapuh rebah, hak ni pula gitu, sokong tidak bermakna. Kita tahu mana? Tengok sini. Tengok sini. Sebelum pergi kepada hak tu, kita baca sekali lagi hadis. Riwayat seterusnya daripada Bishr Nasr bin Ali qala akhbarana Safwan bin Isa, dan seterusnya. Hak ni ambil daripada Abi Abdullah ibni Ammi Abi Hurairah, yang ni sepupu kepada Abu Hurairah. Dia ambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia ucapkan amin, sehingga didengari oleh orang yang di belakangnya yang berada di dalam saf yang pertama. Begitu. Ataupun sehingga baginda memperdengarkan. Kalau kita kata yusmi'a, tadi kalau kita kata yasma'a, ni kalau kita kata yusmi'a, sehingga baginda memperdengarkan ucapan dia tu kepada orang yang di belakang dia yang berada di dalam saf yang pertama. Dua hadis ni. Jadi kok mana-mana pun zahirnya nampak dia derah lah tu, derah juga. Walaupun tidak derah mana ni, sebab dalam saf yang pertama dia dengarnya. Bukan sampai ke belakang. Setakat dalam saf yang pertama dia kata hak dengar. Maknanya tidak derah mana tu. Kalau supaya baca Fatihah, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, takbirat, intiqalat, itu apa yang pindah-pindah tu, daripada satu rukun kepada satu rukun, itu derah tu. Hak ni sekadar orang dalam saf pertama dia dengar. Kok mana-mana pun derah juga, tak apalah, kita ambil hak derah. Maknanya ini riwayat lain sebagai syahid. Ini orang panggil syahid. Ni pula ni syahid. Pasal apa? Pasal perawi hak atas dia tu bukan Wa'il bin Hujr. Sini bukan Wa'il bin Hujr lagi, tetapi Abu Hurairah. Ini dalam istilah hadis ni orang panggil hadis ini menjadi syahid.
kepada hadis Wa'il bin Hujr. Syahid ni lagu mana? Benda sama isi dia tu, tetapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain, dan perawi bawah dia ni pun orang lain-lain. Itu syahid. Jadi syahid ini supaya dengan mutabik juga, dia menguatkan hadis yang disokong oleh dia tu lah. Hadis asas tu iaitu hadis Wa'il bin Hujr. Itulah asasnya. Jadi hak ni pun menyokong hak tu juga. Jadi alah kuat jugalah. Tapi malangnya hak ni pun tak kuat juga, dhaif juga. Pasal apa? Pasal Bishr bin Rafi'. Orang tak kuat. Nanti kita tengok ketika meriwayatkan hadis Bishr bin Rafi' ni juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Abu Daud meriwayatkan hak ni, pasal ni Bishr bin Rafi'. Dia hanya sekadar menyebutkan Nabi SAW pendengarkan dia sebut amin tu sekadar hak dalam saf pertama di belakang dia, dalam riwayat ni. Tapi dalam riwayat Abu Ya'la dan Abu Daud ini tak ada satu perkataan yang ada dalam Ibnu Majah. Ibnu Majah ambil ni juga. Mana Abu Hurairah juga atas dia. Bishr bin Rafi' ni juga dalam Ibnu Majah tu ada tambahan lagu ni. Ini dia sebut. Kalau dalam kitab kita ni muka surat 228. Riwayat Ibnu Majah dengan tambahan akhirnya selepas tadi. Selepas dia kata sehingga Nabi SAW memperdengarkan kepada orang yang dalam saf pertama di belakangnya. Lepas tu ada tambahan gini. Fayartajju bihal masjid. Maka jadi bergema masjid. Bergema masjid, yakni dengan sebutan amin itu. Jadi bergema masjid. Tetapi tambahan ini, riwayat dengan tambahan fayartajju bihal masjid, ini tidak disokong oleh mana-mana riwayat yang lain. Riwayat Abu Daud ni pun tak ada sebut lagu tu. Abu Ya'la pun ada kemukakan juga riwayat ni, tak ada tambahan itu. Tak ada. Mana tidak disokong. Selain daripada perawi dia tu Bishr bin Rafi' tu dhaif, tidak disokong pula oleh orang lain. Jadi tak kemah lah. Kalau nak terima pun maknanya sekadar dengar hak dalam sahih pertama lah sini ni. Gitu. Selain daripada tu, kalau kita nak pakai hak riwayat Ibnu Majah tu sendiri pun, dia sebelum pada tu ada juga sebut lagu ni sepuluh dalam Abu Daud ni lah, iaitu Nabi SAW memperdengarkan amin dia tu kepada orang yang di belakang dia dalam sah yang pertama. Itu bercanggah dengan hak sebut bergema masjid tu. Kalau bergema dia kena derah baru bergema. Ini tidak derah, sekadar dengar hak di belakang dia. Ini maknanya dalam riwayat tu lah bercanggah. Ada pertentangan itu. Kecuali kita kata hak kata bergema saat ni, bergema suara ramai-ramai tu bukan suara Nabi tu, dan muka sambut ni ramai, jadi bergema lah juga. Jadi bergema tu derah benar ke? Orang-orang yang cuba nak tatbikkan hadis ni, dia kata tidak derah juga, tapi dah muka pakat kata belakang. Nabi sekadar pendengar ahli belakang dia. Katakanlah orang yang sah pertama sekadar pendengar orang ahli belakang dia, hak sah yang kedua sekadar pendengar sah yang ketiga, jadi bergema juga bukan ramai dalam satu masa. Itu kata dia paling tinggi kalau nak guna. Tetapi lafaz ini tidak ada dalam riwayat Abu Ya'la, dalam riwayat Abu Daud, hak adanya dalam riwayat Ibnu Majah sahaja. Selain daripada tu riwayat daripada Bishr bin Rafi'. Cuma ada, kalau nak ada selagi pun hak lebih kurang lagu tu maksud dianya, iaitu dalam hadis Ummul Husain, dia kata dia bersemayam di belakang Nabi SAW. Bila Nabi SAW baca habis Fatihah tu, dia pun kata amin. Dia dengar, Ummul Husain ni dengar, sedangkan dia duduk dalam saf orang perempuan. Saf orang perempuan duduk di belakang. Jadi ini tidak betul kalau kata orang yang hak dengar tu sekadar sah yang pertama di belakang Nabi saja. Ni sahabiah ni Ummul Husain, dia kata dia duduk dalam sah perempuan, dia pun dengar, menunjukkan derah
Hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawayh dalam musnadnya dan Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya. Tetapi dalam sanadnya itu ada Ismail bin Muslim Al-Makki wa huwa dhaif. Dhaif, tak boleh pakai. Tak boleh. Riwayat Ibnu Majah pun dhaif. Riwayat ni dalam Tabarani dan dalam musnad Ibnu Rahawayh pun perawi ni ada. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Lepas pada tu hak tadi kita sudah baca dah riwayat Ali bin Saleh. Hak sebenarnya Ala di situ. Ini tersilap. Mungkin Abu Daud sendiri tersilap, mungkin orang lain kemudian daripada dia tu yang tersilap menyebutkan nama Ali bin Saleh. Sebenarnya bukan Ali bin Saleh tetapi Ala bin Saleh. Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dia mentarjihkan riwayat pederah. Boleh dikatakan ulama-ulama hadis memang ramalah mentarjihkan hak pederah tu. Ibnul Qayyim mentarjihkan hak pederah. Dan dia kemukakan alasan, dia kata sebabnya hak ni lebih kuat, hak pederah ni, sebab dia kata ada mutaba'ah Ala bin Saleh dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail. Dia sebut. Dia tidak sebut Ali bin Saleh. Ibnul Qayyim tahu ni, Ibnul Qayyim tidak keliru ni dengan riwayat Abu Daud. Dia kata menyokong riwayat Sufyan itu, iaitu Ala bin Saleh dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail, iaitu anak pada Salamah bin Kuhail, namanya Muhammad. Masalahnya Ala bin Saleh itu tidak sahih, tidak perawi yang kuat, yang thiqah, bahkan perawi yang dhaif. Sebab itu dia kata. Maka dijawab, ini Syekh Nimwi lagi ni jawab. Dia kata Ala bin Saleh laisa minats thiqat al-athbat. Bukan dia termasuk dalam orang thiqah dan yang kemah. Dalam Taqribut Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar ada menyebutkan saduq lahu awham. Dia ni orang saduq. Saduq ni lafaz ta'dil dia rendah. Kita tak boleh pakai mengikut bahasa dia, tak boleh. Saduq ni kalau mengikut bahasa kat sangat benar. Mana kuatlah tu. Bukan sadiq, tak saduq. Saduq ni sangat benar. Tapi dia ilmu ni tak boleh kira lagu tu. Dalam bab masing-masing dia ada istilah dia sendiri. Ini masuk dalam lafaz istilah ni. Jadi saduq di sini kita tak boleh pakai dengan makna lagu tu. Ini satu istilah yang menunjukkan perawi ini dikatakan orang baik tapi tidaklah baik benar. Dekat-dekat dengan dhaif, bawah. Dan selain daripada tu dia ni ada banyak waham, keliru banyak dia ni. Zahabi dalam Mizanul I'tidal kata, Abu Hatim berkata kana min unuqi Syiah. Dia ni tekak Syiah ni. Tekak Syiah ni. Jadi pula ada masalah. Jadi Ala bin Saleh ni unuqi Syiah. Mana tekak Syiah? Apa makna tekak Syiah? Kepala ni tak boleh paling, kalau tekak tak boleh paling. Ni makna orang dia jadi tali dia. Ibnul Madini berkata, rawa ahadits manakir. Dia ni meriwayatkan banyak hadis mungkar. Bila orang kata gini, dia meriwayatkan banyak hadis mungkar, bila dia tu sendiri tu seorang yang dhaif, barulah riwayat dia tu riwayat mungkar. Memang banyak ada mungkar kata. Adapun Muhammad bin Salamah, anak kepada Salamah bin Kuhail, Zahabi berkata, qala al-Jawzajani berkata, zahib wahil hadis. Zahib ni kalau kita bahasa biasa ni mana? Hak pergi, yang pergi. Wahil hadis. Zahib ni mana? Tak lagi, tak pakar. Tak pakar lah kita kata. Zahib ni tak pakar. Wahil hadis, hadisnya lemah. Jadi ada dua orang ni sokong riwayat Sufyan, tak jadi apa. Tidak jadi menguatkan riwayat Sufyan itu.
Dan kita tidak boleh menterjihkan riwayat Sufyan kerana ada dua orang disokong, tak boleh. Sebab apa? Kaedahnya, kalau hak yang menyokong ni kuat, baru boleh. Kalau tidak jadi kuat. Tidak jadi kuat. Baik, mungkin orang kata itu Ala bin Saleh, hak Ibnul Qayyim sebut. Ni kan Abu Daud ada riwayat ni, kalau kita duk baca saat ni, Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri Ibnu Numair an Ali bin Saleh. Ada seorang lagi ni hak sokong apa nama ni Sufyan ni, iaitu Ali bin Saleh, bukan Ala bin Saleh. Tu riwayat Abu Daud ni kita baca. Kalau orang kata gitu, maka jadi ini bermakna penyokong yang ketiga, mutabik yang ketiga kepada Sufyan. Saya jawab, kata dia, saya akan kata la'allahu wahmun. Ini waham, keliru, kata dia. Sebab apa? Gini, kata dia. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Ibnu Numair anil Ala bin Saleh. Sebut Ala bin Saleh. Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Aban daripada Ibnu Numair anil Ala bin Saleh an Salamah bin Kuhail. Semua sebut, orang lain sebut Ala bin Saleh belakang. Dalam Abu Daud ni Ali bin Saleh. Jadi di sini Ali ke Ala khilaf perawi ni. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Muhammad bin Aban yang Tirmizi ambil daripada dia ni lebih kemah lagi daripada Sya'iri itu yang meriwayatkan daripada ni hak atas dia. Dan hafiz hadis seperti Baihaqi dan lain-lain, dia tidak ada menyebutkan riwayat-riwayat yang menyokong riwayat Sufyan ini, kecuali dalam sanadnya itu ada Ala bin Saleh. Baihaqi ke siapa ke tak ada, sebut Ali tak ada, Ala bin Saleh belaka, bukan Ali bin Saleh. Kalaulah hak yang terdapat di dalam Abu Daud ni, hak yang teredar, nuskha Abu Daud yang teredar ni betul Ali bin Saleh, tentu mereka sebut ada riwayat Abu Daud lagu ni. Demo tu tak sebut belaka. Sebab apa? Demo tahu belaka. Sini bukan Ali bin Saleh tapi Ala bin Saleh. Sebab apa mesti akan sebut? Sebab Ali bin Saleh ni lebih kemah lagi daripada Ala bin Saleh. Kemuka dia lebih kemah lagi, lebih sedap lagi. Tapi tak ada siapa kemukakan. Menunjukkan mereka semua tahu di sini telah berlaku kekeliruan. Habis hak Nimwi kata, wa aqulu ana. Ni hak Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri pula kata. Hak tu hak Nimwi. Habis kata, saya pula nak kata begini. Hafiz Ibnu Hajar dia kata waham. Ni waham ni hak dalam Abu Daud. Sebabnya dalam Tahdzibut Tahdzib dia sebut gini, di bawah terjemah Ala bin Saleh, di bawah biografi Ala bin Saleh dia sebut gini, wa sammahu Abu Dawud fi riwayatihi Ali ibn Saleh wa huwa wahmun. Dia Abu Daud sebut nama dia ni Ali bin Saleh, sebenarnya Ala. Hafiz Ibnu Hajar kata ini waham, keliru. Hafiz Ibnu Hajar kata keliru. Keliru ni Abu Daud ke keliru ataupun orang lain tak tahulah tu. Gitu. Lepas tu macam-macam lagi. Lepas tu Imam Bukhari ada lagi kritik. Dia kritik. Dia kritik. Riwayat Syu'bah ni dia kata lebih kemah riwayat Sufyan daripada riwayat Syu'bah. Sebab apa? Sebabnya ada di celah di antara Hujr bin Abbas dengan Wa'il bin Hujr itu Alqamah bin Wa'il dalam riwayat Syu'bah. Bukhari kata sepatutnya tak ada Alqamah bin Wa'il. Sebab apa? Kalau kita terima Alqamah bin Wa'il, Alqamah dia tak ada dengan ayah dia. 9 bulan lepas pada ayah dia mati baru dia ada. Maknanya sanad ini munqati'. Riwayat Syu'bah ni tidak bersambung, putus. Ni kritik Bukhari. Imam Bukhari kritik. Tapi orang faham.
Ini menunjukkan bahawa sebesar-besar ulama pun dia yalah, masalah ijtihad, dia telah buat setakat mana yang dia mampu, setakat mana yang dia telah boleh buat, dia buat. Salah silap Tuhan tak kira tu. Salah silap Tuhan tak kira. Orang dalam buat kajian ni, kalau dia salah pun tidak dosa, boleh pahala. Nabi SAW kata mujtahid kalau dia salah, mujtahid ni ijtihad dalam bab masing-masing, dalam bidang masing-masing lah, bukan dalam fiqh saja, dalam bidang masing-masing lah. Maknanya dia gomoh dah, habis ring dah cara dia tu. Tiba-tiba dia tersalah, boleh sepahala, falahu ajrun wahid. Tapi kalau betul, falahu ajran, boleh 2 pahala. Nak kata dosa dak. Orang buat kajian itu kelebihan dalam kita, dalam Islam ni. Orang buat kajian, ulama gitu gini, kalau salah pun dia tidak dosa. Tapi kena bertanggungjawab lah, kena bertanggungjawab, jangan main-main. Kena bersungguh-sungguh. Kalau tersalah pun tidak berdosa. Ini menggalakkan orang untuk buat kajian, untuk jadi alim. Sebab kalau kita salah pun tak apa, kita tak boleh pahala. Kalau tidak tak boleh langsung. Kalau tidak tak boleh langsung. Orang, sebab tu ulama-ulama kata, dia kata orang tak pernah buat salah ni, orang tak buat satu. Kalau orang buat sesuatu, dia mesti ada salah dia. Dan kita nak kata baru kita nak terima dia bila dia tak ada salah, tak boleh, lagu tu tak kena. Tak boleh. Tak ada siapa dia boleh dengar. Kita kalau kita kata, kalau kita mengarang, kita buat baiki jaga mal, banyak lagi hak terlepas, hak salah. Baiki pula, ada pula lagi. Memang lagu tu tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Jadi hak Bukhari kata 6 bulan selepas ayah dia mati, Wa'il bin Hujr itu, ulama-ulama lain kata Imam Bukhari keliru, kata dia. Hak sebenarnya hak 6 bulan selepas Wa'il bin Hujr mati itu, adik pada Alqamah tu namanya Abdul Jabbar bin Wa'il. Hak tu Alqamah ni dia dah dengan ayah dia. Dia dah dengan ayah dia. Dah riwayat benar. Buktinya banyak. Ni misalnya. Di antaranya bukti yang menunjukkan bahawa Alqamah tu hak daripada riwayat Syu'bah tu, dia ada Alqamah ambil daripada Wa'il bin Hujr. Ni ada, iaitu hadis yang dikemukakan oleh Nasa'i dalam bab raf'il yadain inda raf'i min ar-ruku', dalam bab tu. Ini angkat tangan ketika bangun daripada rukuk. Allah sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Di dalamnya ada sebut hadis ni. Haddatsani Alqamah bin Wa'il qala haddatsani abi fa dzakara al-hadis. Alqamah bin Wa'il kata hadis ini, perawi bawah dia kata hadis ini diceritakan kepada saya oleh Alqamah bin Wa'il. Dia kata ayah saya menceritakan hadis ini kepada saya. Kalau dia 6 bulan lepas pada dia ayah dia mati, baru dia lah ayah dia nak ayat mana ke dia. Ini menunjukkan dia dah. Haddatsani abi, ayah saya cerita ke saya, dia kata. Lagi Bukhari dalam Juz'i Raf'il Yadain, dalam kitab dia nama Juz'u Raf'il Yadain. Juz'u ni nama satu istilah kitab hadis. Juz'u ni dia mengumpulkan hadis-hadis dalam satu bab, dalam satu kal, berhubung dengan satu kal. Dia kumpul lah, tak kira lah hadis tu dhaif ke tidak sahih ke, tak kira. Misalnya dalam bab akad tangan pada ketika semayan, pada ketika bangun daripada rokok, pada ketika nak rokok dan sebagainya, akad-akad tangan ni Imam Bukhari tulis kitab khusus, Juz'u Raf'il Yadain dia panggil. Kalau kata juzuk tu bukan juzuk dari segi bahasa tu, tak, ini juzuk istilah ni, hadis ni, nama kitab. Kitab yang mengumpulkan satu bab, satu kal. Dalam tu hak tu saja. Dalam kitab tu dia sebut Bukhari sendiri, dia tak tahu kan dia kritik ni. Sebab tu manusia kan manusia lagu tu lah. Sebab tu kadang-kadang orang ni, dia kalau tidak mengaji benda-benda gini, dia ingat kau imam-imam besar ni tak ada salah. Kadang-kadang tak boleh nak take, tak kena gitu. Bukan cara orang mengaji lah. Tu tak kena. Bukan maksud take tu macam sini ni kita kata dia gini, nak merendah dia, dah. Nak letak dia pada kedudukan dia. Kalau manusia, orang rakyat dia hebat setara mana pun dia ada. Buah terlupa, buah tersasul, tersalah,
terlanjur hok orang panggil hok lagu sani ada. Tak soroyak siapa. Imam Syafi'i ke, Imam Bukhari ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam mana ke, ada. Cumanya atas orang nak buat tak saya buat lah, nak kumpul hak dia salah. Orang ni salah. Jadi apa faedah? Apa tujuan? Tidak salah sebenarnya kalau nak kumpul pun dengan maksud tadi. Tapi sebenarnya benda-benda ni ada di celah-celah kitab-kitab besar. Memang banyak sekali ada. Ni Bukhari dalam juz' Raf'il Yadain, dia kata, ni dia sendiri ni. Lepas tu dia kritik. Seseolah dia terlupa lah pada ketika ni. Dia kata, di dalamnya ada sebut, sami'tu Alqamah bin Wa'il bin Hujr qala haddathani abi, ayah saya cerita ke saya. Lepas tu nak cerita lagu mana kalau 6 bulan selepas pada ayah dia mati. Ni Bukhari sendiri. Faqauluhu, jadi kata dia haddathani abi menunjukkan dia dah dengar daripada ayah dia. Dah dengar ni mengikut ulama hadis. Kalau budak kecil tak kira lah kita tidak termasuk dalam sinnit tahammul. Orang tak kira hak tu. Sinnut tahammul, mana layak dah dia untuk mendengar hadis. Orang boleh pakai dari riwayat dia. Sekurang-kurang umur dia berapa? Setengah ulama kata sekurang-kurangnya dia memayyiz 7 tahun. Tapi kebanyakan ulama kata tidak. Bukan 7 tahun, sudah 10 tahun. Sekurang-kurang 10 tahun ke atas. Bermakna ulama hadis terima ni, hak dia kata ni dia dengar daripada ayah dia. Makna mereka iktiraf dia ni, pada ketika dia dengar hadis ni sekurang-kurangnya dia berada pada umur sinnut tahammul, orang panggil. Umur yang layak untuk terima hadis. Di antaranya hadis yang dikemukakan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam sahih Muslim, yaitu hadis qisas daripada tariq Simak bin Harb an Alqamah bin Wa'il haddathahu anna abahu haddathahu al-hadith. Dalam Muslim ada. Mana Alqamah bin Wa'il kata ayah dia cerita ke dia. Bukan sebuah kitab ni. Menunjukkan dia ada daripada ayah dia. Di antaranya anak murid Imam Bukhari, Tirmizi pula. Dalam Kitabul Hudud, dalam Jami' Tirmizi, dia kata Alqamah bin Wa'il bin Hujr sami'a min abihi. Alqamah bin Wa'il bin Hujr ini dia dah dengar daripada ayah dia, kata Tirmizi. Wa huwa akbar min Abdul Jabbar. Dia ni abal lagi daripada Abdul Jabbar. Imam Bukhari kata tak ada dengar tu Abdul Jabbar tu. Orang kata ni Imam Bukhari keliru, jadi macam lagu mana jadi salah dia sini. Intaha, kata dia. Patut Maulana Khalil Ahmad Saranpuri ni kata dah, hak kata Abdul Jabbar tu 6 bulan lepas pada ayah dia mati. Kalau kita andaikan hak Imam Bukhari kata lepas 6 bulan ayah dia mati tu barulah itu Abdul Jabbar, hak tu pun tak kena. Hak tu pun tak kena. Ada bukti banyaklah ni abang sini. Banyak. Lepas tu ni yang mari bahas. Jadi kita tidak nak bahas semua itulah. Jadi maknanya selepas kita baca hadis asas dalam bab ini, 2 hadis yang dikemukakan di sini oleh Abu Daud, kedua-duanya adalah tidak sahih. Jadi sokong ni sokong yang tidak berarti lah. Sokong yang tidak berarti. Sokong membawa rebah yang orang panggil. Sebab itulah ni kita tengok hadis yang kedua, hadis Ali bin Saleh tadi. Nabi SAW pederahkan Amin itu. Dia sebut haddatsana Ali bin Saleh dalam kitab kita ni, qala al-Hafiz fi Tahdhib at-Tahdhib, dalam terjemah Ala bin Saleh At-Taimi, orang panggil juga Al-Asadi Al-Kufi. Abu Daud dalam riwayatnya menamakan dia dengan Ali bin Saleh, wa huwa wahmun, ini adalah keliru. Mana Hafiz bin Hajar tak setuju dengan Abu Daud, tak kena ni keliru ni. Itu sah. Yang keduanya tak apalah. Hak riwayat Abu Hurairah. Hadis itu Bishr bin Rafi'. Ada perawi Bishr bin Rafi'. Dalam Taqribut Tahdhib, ini juga karangan Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar, dia ni orang rojak ke dia banyak. Orang kata ni tengok Hafiz Ibn Hajar kata ni tak betul.
Ali bin Saleh, betulnya Ala bin Saleh. Lepas tu kat sini pula dia kata Bishr bin Rafiq ni orangnya gini. Pas dia tu sendiri betul belaka kok. Tak juga. Kalau kata manusia ada lah. Tapi kok mana-mana pun dia ahli dalam bidang tu. Ahli dalam bidang tu. Dalam bidang rijal hadis ni ahli. Tapi apakah makna dia tak ada silap? Dah. Banyak benar ulama-ulama macam Maulana Tamanna Imadi di India, satu bab kitab dia khusus kesalahan Hafiz Ibn Hajar saja. Satu kitab khusus kesalahan dia bercanggah dengan hak dia sendiri kata dalam kitab-kitab dia. Oh, banyaklah kalau nak kumpulkan. Tapi sebab kata tak adil lah. Salah tak apa, biar buat sesuatu. Orang yang tak salah, tak ada salah, hak tak buat satu. Betul. Kalau buat sesuatu, dia akan ada. Tak apalah, kau baiki ya. Ramai kan muka kita ni hidup belaka. Dah ngaji pakak-pakak baiki lah. Boleh pahala pula tu ada pahala kata kita. Setengah-setengah orang dia kata tak boleh orang, kemudian dia tak boleh kecek dah. Putus dah muktamad dah. Tak kena lagu tu. Sebab itulah apa ni ulama-ulama kata kam tarakal awail lil awakhir. Berapa banyak benda yang ditinggalkan oleh orang dulu kepada orang kemudian. Banyak benar. Tuhan nak beri pahala, kita buat kerja. Hafiz Ibn Hajar sendiri pun ada juga. Bukan kita kata dia maksud. Tengok banding dengan hak ni, banding dengan hak ni. Sebab tu ya kena ngaji semua tu. Kena ada semua hak ngaji. Tidak selesai dengan Hafiz Ibn Hajar. Betul lah banyak perkara selesai dengan dia. Betul dia kata. Tetapi ada kalanya canggah dengan hak lain pula. Canggah dengan hak dia sendiri pula. Tu kita kena tengok pula lah. Sebab tu kata payah. Memang hadis payah. Kalau ambil kira benda-benda lagu ni payah selalu. Kalau nak baca hak isi dah tu mudah tu lah masalah hak isi tu. Kadang-kadang orang tu bila dia faham gitu dia buat marah tu. Kita pun kata hak ni lah hak kemah. Kita tak dengar lagi hak lain. Sebab itu molek kalau kita baca kitab hak asal betul. Ni macam ni. Baru kita jumpa. Kalau baca hak pilih dah. Hak mazhab ni. Hak mazhab ni memang kuat lek dia semua. Betul. Baca hak asal, sanak dia sekadar sekali. Setengah-setengah hadis tu tak ada sanak dia. Ambil isi lah. Memanglah dari satu segi mudah untuk orang tak mengaji. Tapi kadang-kadang mengelirukan sesoalan hak tu lah hak paling kuat dalam dunia ni. Kita serah. Kita orang tak erti ni, orang mari hujah. Dah. Kita dengar hak tu kita kata sedap tu. Padahal kalau orang yang sama, misalnya anda lah, kalau nak main lah, kalau kira nak main orang, kita boleh sehingga menyebabkan jadi orang tu jadi rasa tak kuat. Hak ni kuat. Lepas tu kita raya hak ni, dia akan berasa hak ni pula kuat. Hak tadi tak kuat. Boleh. Kalau nak gitu, nak rayaknya orang kalau tidak mengaji dia tak sampai ke situ sehingga jadi bengong lah akhirnya. Sehingga jadi bengong. Mana so nak pegang? Lagu mana? Tapi kalau kita ngaji berjelujur molek, tak ada masalah. Waktu tu tak ada masalah bengong ke apa, tak ada. Ni masalah hak ni benda khilaf dah. Khilaf dah. Sebab tu baru ni kita sudah wayat dah. Kalau baca derah pun Imam Abu Hanifah kata tak batas semaya. Kalau kau boleh juga. Imam Syafi'i pun kata tak batas semaya kalau kau. Cuma hak kata batas semaya kalau berderahnya Syiah kata batas. Kalau berderah amin batas semaya. Kita ahli sunnah tak ada mazhab mana pun tak ada kata batas. Imam Malik pun tak kata batas. Kalau tu Imam Malik kata, tu Imam tak kata amin, makmum saja kata. Tapi kalau tu Imam kata batal kau sembahyang, tak juga. Tapi Syiah kata batal sembahyang. Kalau berderah amin tu berderah. Tetapi kalau dalam keadaan taqiyah nak berpura-pura dengan orang ahli sunnah, tak apa, tak batal. Hak batal saat ni jadi tak batal. Boleh jadi dia tepi kita, dia berderah lagi pada kita. Amin. Boleh jadi. Sebab apa? Khumaini sendiri kata, dia kata dalam keadaan taqiyah tak apa, tak batal. Supaya juga takfir. Itu pun dalam kitab dia juga, Tahrirul Wasilah, kitab Khumaini. Dia kata takfir ni dakat qiyam. Ni kita semaya ke dakat sini macam-macam lah, dakat sini, dakat sini. Ni, betul ni.
tangan gini. Itu batas sembahyang, kata Khomeini. Tapi kalau dalam keadaan taqiyah, tak apa, tak batal. Benda yang membatalkan ni jadi tak batal. Begitu kuat dia tu. Maksud dia tu nak menarik ahli sunnah kepada pahaman dia tu. Sehingga cara dia nak menjinakkan ahli sunnah, nak suruh ahli sunnah tidak puasa pelik, dia mungkin akan buat support kita. Beringat ni. Pasal dulu ada dah mari. Kita pun tak faham juga lagu mana orang yang mari yang duduk erek rata tu masjid-masjid tu. Tok imam daripada Iran, Syiah. Jadi tok imam sembahyang tarawih. Sedangkan dalam Syiah mana boleh sembahyang tarawih? Tak ada sembahyang tarawih. Dia mari sini dia nak menunjuk hebat dia tu, napa Qurannya, dia jadi tok imam. Kita erek rata. Nak mengelirukan orang saja. Tak ada faedah tu lagu tu. Orang mayat belakang ni jadi apa dia? Sia-sia lah. Sia-sia. Dan dia sendiri pun tak ada gapo. Pura-pura boleh lagu tu. Itu kita kena faham benda ni. Kena faham. Kadang-kadang orang dia tidak faham, dia ingat mudah ya benda-benda ni. Benarnya besar. Jadi maknanya kita menak-menak bulan puasa tu sembahyang tarawih tu saja rupanya. Nak mana Datuk Imam kata tak nak pakai ni bid'ah Sayyidina Umar, dia kata memang dia kata lagu tu Syiah tak ada sembahyang tarawih ni, tak ada dalam Syiah. Tak apalah tu. Jadi kalau kita ahli sunnah ni kata khilaf, cuma kita royak saat ni faedahnya nak royak lagu mana ulama dia bahas tu. Hak ni pakai, hak ni tak saya pakai tu lagu mana, macam kaedah dia. Itulah kita boleh ilmu ni. Di celah-celah tu dari segi hasil dia tu lagu tu juga. Lagu tu juga. Dia kata gana. Hafiz Ibn Hajar kata Bishr bin Rafi' dalam Taqribut Tahdhib, dia kata Bishr bin Rafi' Al-Harithi Abul Asbab An-Najrani faqih dha'iful hadith. Faqih dha'iful hadith. Dia ni faqih, mana bijak pekohnya, tapi hadis dalam bab hadis dhaif. Dia kadang-kadang orang ni dia bisa dalam satu bab, dalam bab ni dia ada dhaif, bukan setakat itu dhaif tak boleh pakai. Ada juga lagu tu. Sebab itulah hak tu sini dalam hadis ni Bishr bin Rafi'. Yang keduanya Abi Abdullah ibni ammi Abi Hurairah, sepupu Abu Hurairah tu. Siapa sepupu Abu Hurairah tu? Tu masalah yang kedua. Sini dia kata qala fil mizan, dalam Mizanul I'tidal Imam Zahabi berkata, dia kata an Abi Hurairah la yu'raf ma hudditha anhu siwa Bishr bin Rafi'. Ataupun kita boleh kata la ya'rifu ma hudditha anhu siwa Bishr bin Rafi'. Mana tak ada orang tahu hak riwayat dia ni kecuali Bishr bin Rafi'. Orang lain tak ada riwayat daripada dia kecuali Bishr bin Rafi'. Ni kalau dalam kaedah hadisnya orang panggil perawi majhul. Perawi majhul. Kalau perawi itu ada seorang saja riwayat daripada dia, dia tetap majhul, tidak diketahui orang, tak boleh pakai. Sekurang-kurangnya dia kena dua orang riwayat daripada dia. Dua orang ni orangnya memang maklum, dikenali, riwayat daripada dia, baru hilang orang panggil jahalah dia tu. Kalau tidak, tak bos orang lagu ni. Ni dia kata hanya Bishr bin Rafi' saja diketahui ada meriwayatkan sesuatu daripada dia. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib berkata qala Ibn al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata la yu'raf, tidak dikenali dia. Jadi kalau ulama ahli rijal ni kata tidak dikenali, dia tidak sepupu kita, tak kenal kita ni, orang besar-besar pun kita tak kenal kan. Dia bedak ni. Ibnu Abi Hatim berkata namanya Abdurrahman bin Haddad. Kata setengah orang Ibnu Samit. Tak apalah. Tapi dalam riwayat dia, dalam dhaif dia ni pun dia kata Nabi SAW kata amin. Dia kata amin itu sehingga memperdengarkan kepada orang di belakang dia dalam sah pertama.
saja, maknanya nampak tidak derah benar tu. Sekadar adalah sah pertama je dengar. Tidak derah benar. Tapi tak boleh nak buat hujah lah, tak boleh nak pegang lah. Sebab apa muka tak kemah ni? Tak ni. Baru kita pergi hak ni pula, riwayat Malik. Ni pegangan Malik. Imam Abu Daud nak mari pula hak hadis yang kepak ni. Jadi dalam Abu Daud ni tak kira. Tidak riwayat mula-mula tu lebih kemah, yang kedua kurang sikit, yang ketiga kurang sikit. Tidak. Tidak. Kalau Muslim lagu tu, riwayat mula-mula mari, tu kemah. Riwayat yang kedua apa kemah juga. Yang ketiga kemah lagi. Kadang-kadang kalau banyak riwayat. Lepas tu dia kurang dari segi darjat dia. Tapi Abu Daud tidak gitu. Tidak semestinya dia mari dulu hak tu paling kemah dalam bab tu. Boleh jadi hak dia mari kemudian akhir sekali hak tu paling kemah. Boleh jadi. Tak tentu. Dia tidak ada iltizam. Tidak ada ketetapan dalam bab ni. Ni. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Nabi an Malik an Sumay maula Abi Bakr an Salih As-Samman an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Hak ni hak pegangan Imam Malik. Ada setinggal sebelum pada kita pergi hak ni, kita tengok hadis hak tadi sikit. Hadis hak atas tadi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kata amin, sehingga memperdengarkan kepada orang yang adalah sah pertama di belakang dia. Ni kalau kita perhati molek, kalau kita tak perhati kadang-kadang tak nampak hadis ni. Sebab tu kita tengok nombor 1 bawah dalam kitab ni dia tulis Zakara Ibnu Ruslan annahu yushir ila anna at-tasmiyah laysa juz'an min al-Fatihah li'annahu 'addahu ayatan walidha syara'a minhu fasarat sab'atan bidun at-tasmiyah. Tu benar. Ibnu Ruslan mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahawa bismillah dalam surah Fatihah, dalam Fatihah tu tidak satu juzuk daripada Fatihah. Tu. Kerana apa? Kerana Abu Hurairah di sini membilang ini sebagai satu ayat ni. Mana ghairil maghdubi alaihim ni satu ayat ya suku ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat yang lain. Bukan campur dua tu satu ayat. Gitu. Imam Malik faham lagu tu. Jadi Ibnu Ruslan kata hadis ini mengisyaratkan kepada bismillah itu bukan satu juzuk daripada Fatihah, kerana perawi membilang hak ni ghairil maghdub daripada sini ni sebagai satu ayat. Dengan begitu Fatihah ni jadi 7 lah. Kalau tidak bismillah pun. Kalau kira dengan hak ni suku, ayat suku, jadi 7 juga. Jadi hak kata sab'ul mathani 7 ayat Fatihah tu diturunkan 7 dalam 7 ayat, dia pakai lagu ni. Dia ada alasan dia juga. Tapi hak ni tak boleh menjadi dalil sini. Imam Malik pakai lagu tu, dia pakai hak lain lah riwayat dia. Hak ni tak boleh kira. Kalau kata dhaif tak boleh pakai belakon lah dalam bab mana pun. Tapi kalau kita tak ambil kira dari segi sanad dia, isi dia, isinya lagu ni ada juga di tempat-tempat lain. Sebab itulah Imam Malik kata bismillahirrahmanirrahim bukan satu juzuk daripada Fatihah. Lepas tu 7 tak jadi 7 lah. Kita kata dah kalau bismillah tak masuk lah. Dah jadi 7. 7 bagi lagu mana? Sini dia pecah situ. Jadi 7 juga. Tak apalah, habis. Lepas tu kita pergi kepada hak ni. Dari hadis seterusnya, hak ni pegangan Imam Malik. Pegangan Imam Malik. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sini pun dia sebut gitu juga. Ni riwayat Malik. Dia sebut ghairil maghdub. Dia tidak start. Bila dia kata siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau start tu ayat tu permulaan je awal dia tu siratal ladzina an'amta alaihim, tentu dia baca situ. Ni sini. Imam Malik pakai hak ni.
Dia tak pegang hak tadi tu tak kuat. Tak apalah tu hak ni. Hak yang kedua. Jadi start ghairil maghdubi alaihim menunjukkan Abu Hurairah ni kira daripada ghairil maghdubi alaihim satu ayat yang berasingan. Imam Malik faham hak ni. Inilah pegangan dia. Selain daripada dia pegang hak tu, selagi faqulu amin. Imam Malik kata berdasarkan hadis ini, tu imam tak kata amin. Hak kata amin tu makmum. Sini. Mana ada dalam hadis ni? Bila Nabi baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia tak kata Nabi kata amin. Tak. Tapi dia kata, kamu katalah pada ketika tu. Bila imam habis baca situ, kamu kata amin. Maknanya tu imam tak kata. Ni pegangan Imam Malik. Imam Abu Daud mari dah dalil Imam Malik. Tak ada. Faqulu, kamu kata. Tak ada sebut imam tu sendiri, Nabi tu sendiri kata amin. Hak tu hak naknya kata dia. Sebab apa? Dalam bab sembahyang ni banyak perkara dia bagi antara tu imam dengan makmum. Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Bila tu imam kata sami'a Allahu liman hamidah, kamu kata rabbana lakal hamd. Banyaklah hak seumpama tu. Bila tu imam kata gini, kamu gini. Maknanya bagi tu antara tu imam dengan makmum. Supo juga sini. Bila tu imam baca, tu imam hok je baca. Siapa situ? Makmum pun kata amin. Bagi di antara tu imam dengan makmum. Itu mengikut Imam Malik. Dia pegang ni. Ni pegangan dia. Imam Abu Daud mari. Jadi dua perkara lah Imam Malik ambil daripada hadis ni. Dua perkara sekurang-kurangnya dalam bab fiqh ni. Satunya ghairil maghdubi alaihim, itu satu ayat daripada situ. Yang keduanya hak kata amin, amin ini makmum, bukannya tu imam. Dua kali. Sebabnya orang yang kata-katanya, ucapannya berbetulan dengan kata ucapan malaikat. Maknanya bila tu imam baca gitu, doa gitu, bukan makmum saja dikehendaki amin. Sebab tu misalnya kita kata berdoa, doa ni hak je doa ni tak kata amin. Hak ni hak tidak doa, hak sekali dengan dia hak tu kata amin, amin. Ni pun lagu tu ya, kata dia. Hak je dengar tu lah kata amin. Malaikat pun amin juga, supaya Allah SWT perkenankan permintaan tadi yang diminta, yang dikemukakan oleh ketua dia tu imam. Semua mengaminkan. Bukan hak dikehendaki orang bersemayam tu amin saja. Dia royak sini, malaikat pun amin juga. Nak royak pada masa tu malaikat amin. Jadi kalau kamu amin betulan tu akan diampun. Dia akan jadi betulan dengan sendiri, jadi selalu. Diampunkan dosanya yang lalu. Diampunkan dosanya yang lalu. Jadi pada masa tu lah, pada masa tu. Sebab apa? Malaikat apabila dia amin dan dalam tu ada doa tu, maknanya ada berlakulah dalam tu. Jadi Allah SWT mengampunkan. Kalau kita ni tidak bersih molek pun malaikat tu ada sekali tu dia amin. Jadi berkenan juga Allah SWT berkenan juga. Jadi malaikat ni malaikat mana? Setengah ulama mengatakan hafazah, malaikat yang menjaga kita manusia ni. Jadi setiap anggota kita, setiap apa ni malaikat jaga. Kalau tak ada malaikat jaga tu, boleh jadi kita banyak sangat terdedah kepada ancaman-ancaman. Jadi ada jaga. Ada juga ulama mengatakan malaikat tu malaikat hak silih berganti tu. Malaikat tu. Ada juga yang mengatakan ni malaikat lain suku ni, hak ni. Allah SWT buat dia ni khusus untuk amin orang ni. Sekali dengan orang ramai ni. Ada juga dia kata lah tu. Ada juga yang mengatakan malaikat ni maksudnya malaikat langit dan bumi. Allah SWT bagi tahu kepada dia, dia amin lah. Tidak semestinya ada situ. Mana-mana hak dia tahu, Allah SWT bagi dia tahu, dia akan amin. Itulah kelebihan orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang, terutamanya berjemaah. Tak apalah.
Tapi ada dalam setengah-setengah riwayat dia sebut diampunkan dosanya yang lalu, tapi dalam setengah riwayat wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang kemudian. Jadi kalau hadis ni hak ada lafaz dan dosa hak kemudian, hak tambahan itu syadzah. Orang panggil ziyadah syadzah, tidak sahih. Tidak sahih. Hak sahihnya sekat dosanya yang lalu. Tapi ada setengah-setengah tu ampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang pun ada juga. Hak ni dalam bab ni dosanya yang lalu saja. Hak itulah riwayat yang sahih. Adapun riwayat dengan tambahan wa ma ta'akhkhara itu adalah ziyadah syadzah. Dalam syarah kita ni pun ada disebutkan begitu. Lepas tu seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa aminu." Qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Gitu. Jadi hak ni Imam Malik juga riwayat. Tapi nampaknya sekali kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tu amin juga, kata amin juga. Ibnu Syihab pun tok guru Imam Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amin. Dan kalau dalam hadis ni, kalau hadis hak tadi betul lah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca habis Fatihah tu, kamu katalah amin. Tak ada sebut Nabi tu sebut amin. Tapi dalam hadis ni, bila imam ammana, mengaminkan, maka kamu aminkanlah. Kamu aminkanlah. Maknanya tu imam pun amin, makmum pun amin juga. Orang ramai-ramai ni hak kata amin sekali dengan tu imam pun amin, dipegang hadis ni. Tapi Imam Malik bagaimana? Ini dia sendiri riwayat, dia tak tahu kah? Dia kata tak, imam tak kata. Dia kata sebab itulah dia kata sini ammana, di sini bina tu bina gapo. Kalau dalam ilmu saraf bina tu bina apa? Gitulah. Kalau bagi pihak dia lah, kita nak tolong ayat, kita ayat lagu itulah mengikut kaedah dia. Sebab itulah baru ni ana sudah terjemah dah. Salah satu terjemahannya kalau mengikut mazhab Imam Malik, dia tak akan terjemah supaya tadi. Dia akan terjemah gini: apabila imam sampai ke tempat amin, mengucapkan amin, maka kamu aminlah. Gitu. Sampai ini bina bulu, orang panggil bina bulu. Dalam ilmu saraf ni atas wazan ammana, fa'alan, dia banyak binanya. Ada bina bulu, ada bina tasyir, ada bina sayrurah, ada bina ibtida', macam-macam bina tu. Sini kata dia ni bina bulu. Bulu ni ada makna sapa. Bila imam sampai ke situ, supaya kita kata khayyama, khayyama Khalid. Mana Khalid telah sampai ke khemah. Khayyama tu daripada khemah. Dia buat PA tu atas wazan fa'ala, bina bulu. Mana khayyama Khalid, Khalid telah sampai ke khemah. Gitu mana dia? Bina bulu. Masara, dia telah sampai ke Mesir. Masara Khalid, misalnya kita kata Khalid telah sampai ke Mesir, bina bulu. Jadi dia kata sini bina bulu. Sebab kalau kita nak pakai zahir, tak boleh, kata dia. Ni kita tolong jawab bagi pihak Imam Malik lah alasan dia ni. Ni hadis ni nampak gini ni. Dia ada cara dia lah. Bila imam kata amin, baru kamu kata amin. Maknanya lepas tu imam kata amin dulu, baru mu kata amin. Lagu tu kah? Kalau lagu tu tak. Semua ulama kata dia kena sekali tu imam dengan makmum. Di sini Imam Malik kata pasal ada fa sebutin. Fa aminu. Fa aminu. Idza kabbara fakabbiru. Idza qala fa. Mana lepas dia kata gini, baru kamu kata gini. Lepas dia takbir, baru kamu takbir. Baru, maknanya lepas tu. Bila dia sujud, baru. Itu makna baru. Lepas tu. Kamu faham gitu kah? Dia kata. Mana bila tu imam kata amin, kita senyap dulu. Biar tu imam kata dulu. Lepas tu baru kita kata amin ramai-ramai. Ada orang pakai lagu tu. Kalau nak pakai riwayat ni, kena kata gitulah. Sebab apa? Fa sebutir tu. Fa tu apa makna?
Litaqib kata dia, untuk memberi makna selepas tu. Lepas tu imam kata, mengiringi kata-kata dia tu kita pula kata. Gitu. Tak jadi juga, tak boleh. Tidak akan jadi sekali. Tidak boleh dipahas sekali juga. Sedangkan yang dikehendaki sekali. Sebab tu Imam Malik kata dia, ni binak bulur ni, kita tak boleh terjemah bila imam kata amin, tak boleh. Tapi bila imam sampai ke tempat kata amin, kamu pun kata lah amin situ. Gitu. Dia faham ke dia? Tak apa bagi dia. Dia sendiri meriwayatkan hadis ni. Dia tahulah tu. Jadi Imam Abu Daud buat mari hadis ni, dia nak ayat dalil dua macam. Satu, orang yang mengatakan tu imam pun kata amin, makmum pun kata amin. Mereka ini dia terjemah, dia pakai, kalau kita nak terjemah hukum Melayu, bila imam kata amin, kamu kata amin. Pada masa itulah. Sekali lah maksudnya. Imam Malik kata, asal lagi dalil kepada Imam Malik, iaitu tak boleh. Dia tidak akan jadi sekali. Sedangkan yang dikehendaki sekali, kalau pakai riwayat ni tidak jadi sekali. Dengan sebab itu saya kata amanah ini dipakai dengan makna binak bulu. Yang ni bila imam sampai kepada tempat kata amin, imam tak kata amin, kamu kata amin. Ni Imam Malik, apa ni Imam Abu Daud nak mari pendapat dua golongan. Hak lebih jelas sininya, dia nak mari golongan yang mengatakan tu imam pun kata, makmum pun kata. Sebab tu dia mari lepas tu Ibnu Syihab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata amin. Dia nak ayatnya Ibnu Syihab faham. Supaya kita terjemah mula-mula tadi, iaitu bila imam kata amin, mana tu imam kata. Ini hadis ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan tu imam pun kata, makmum pun kata. Tapi Imam Malik kata itu pendapat tok guru dia Ibnu Syihab, pendapat dia tak jelas. Kita tidak terikat dengan dia. Dia bukan sahabat. Kalau sahabat pun kita tidak terikat dengan sahabat. Sahabat bukan serupa. Orang ni lagu lain pula. Apa mesti kita terikat dengan seorang sahabat ni? Ni kan dia bukan sahabat. Dia akan kata gitulah. Tok guru dia, tak terima tok guru. Tok guru tu suku hak tu. Tu baklah kita hormat dia atas dasar dia tu tok guru. Tapi tidak semesti kita terikat dengan pendapat dia. Dia akan buat ikut tu. Lepas pada tu cerita lain pula ni. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Jadi hak saat ni kalau anda tidak komen apa-apa tu, kira-kira hadis tu sahih lah tu. Sahih lah tu. Kalau tidak kita akan sebut insya-Allah. Wallahu a'lam.